Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak menerangkan tentang aplikasi Resam Osmani pada ayat yang saya akan bacakan selepas ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama diberi Muhammad Fahmi bin Muhammad Farid. Ahli Islam. InsyaAllah, izinkan saya membaca Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم. Perkara yang pertama yang dapat dibahaskan dalam ayat yang telah saya bacakan tadi adalah hukum mat. Hukum mat yang pertama ialah yang terkandung dalam ayat itu ialah hukum mat asli. Mat asli berlaku apabila huruf hijaiyah berjumpa dengan huruf mat, iaitu alif, waw dan ya yang berbaris sakinah dengan syarat huruf sebelumnya berbaris atas bagi alif, huruf baris depan bagi waw dan huruf dan berbaris bawah bagi huruf ya. Dan ia dibacakan hanya pada 2 harakat sahaja. Contohnya pada ayat innalladzina, zi 2 harakat sahaja, tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang kedua ialah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil berlaku apabila huruf mad berjumpa dengan huruf hamzah dalam satu kalimah yang sama. Contohnya pada ayat sawaun alaihim. Mad ini dibaca dalam 3 harakat saja, iaitu 4, 5 ataupun 6. Dan mad yang ketiga ialah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil berlaku apabila huruf mad berjumpa dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah yang berbeza. Contoh pada ayat illa anfusahum. Ia dibacakan dengan 4 ataupun 5 harakat sahaja. Mad yang keempat adalah mad arid disukun. Mad arid disukun berlaku apabila huruf mad terletak sebelum huruf akhir kalimah. Contohnya pada ayat la yu'minun. Dan dekat mad ni ia boleh dibaca dalam 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat.
Dan mat yang terakhir sekali yang terkandung pada ayat ni ialah mat iwad. Mat iwad berlaku apabila huruf mat di akhir kalimah sebelumnya terdapat tanwin. Contoh pada ayatnya ialah Allahumma radha, dan ia dibacakan hanya pada 2 harakat saja, tidak lebih dan tidak kurang. Dan hukum yang kedua kita dapat ambil dalam ayat tersebut ialah hukum nun sakinah. Yang pertama, ikhfa' hakiki. Ikhfa' hakiki berlaku apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa' hakiki. Huruf ikhfa' hakiki terdapat banyak. Nak mudah kata, huruf ikhfa' hakiki ni selain daripada huruf idgham ma'al gunnah, iaitu nun, mim, waw dan ya, selain huruf idgham bila gunnah, ra dan lam, dan selain huruf izhar halki, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Contohnya pada bacaan illa anfusahum, ia dibacakan dengan memasukkan huruf nun kepada huruf selepasnya dan didengungkan dengan 2 harakat. Dan yang kedua pula ialah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah berlaku apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah, iaitu yang telah saya sebut tadi ialah nun, mim, waw dan ya. Contoh pada ayat man yaqulu amanna, ia perlu dimasukkan kepada huruf ya dan didengungkan 2 harakat. Hukum nun sakinah yang ketiga pula ialah iqlab. Iqlab ni berlaku apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, iaitu kalau biasanya kalau kita tengok ada mim kecil ni, dia jadi huruf iqlab lah. Dan bila nak baca alimu bima kanu, ambil mim kecil atas ni, masukkan kepada ba dan menjadi mu, dengungkan 2 harakat. Izhar halki. Dan yang keempat pula izhar halki. Izhar halki berlaku apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf izhar halki, seperti mana yang saya sebut pada yang pertama tadi. Huruf izhar halki ialah hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Contoh pada ayat sawa'un alaihim, ia dijelaskan, diterangkan, huruf hamzah tu dijelaskan, jadikan alaihim, dijelaskan. Hukum nun dan mim mati yang ke ialah hukum wajibul gunnah. Yang terdapat pada ayat ni hanya nun saja, tapi dia ada 2 juga, ada nun, mim pun ada juga wajibul gunnah. Ia berlaku apabila terdapat sabdu di atas huruf nun dan mim. Contoh pada ayat innal ladzina kafaru, dan ia perlu dibaca secara dengung 2 harakat. Nama pun wajibul gunnah, jadi kita diwajibkan untuk mendengungkan dia. Syaratnya 2 harakat. Hukum yang keempat pula yang terkandung dalam ayat ni ialah hukum mim sakinah.
Yang pertama, izhar syafawi. Izhar syafawi berlaku apabila mim sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf izhar syafawi. Huruf izhar syafawi ialah selain huruf mim dan ba. Contoh pada ayat alaihim a'anzartahum, ia dibacakan dengan jelas tanpa memasukkan mim kepada huruf selepasnya. Dan yang kedua pula ialah idgham mislain syafawi. Idgham mislain syafawi berlaku apabila mim sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf idgham mislain syafawi. Idgham mislain syafawi ni huruf yang satu ya, ba. Ini senanglah nak ingat. Contoh pada ayat wa ma hum bimu'minin. Mim tu dimasukkan kepada didengungkan sebelum masuk ke huruf ba. Kita pada hukum wakaf. Terdapat dua wakaf yang telah saya jumpa dalam ayat ni. Yang pertama, wakaf tam, iaitu berhenti dengan sempurna. Wakaf tam ni berlaku wakaf tam ni berlaku dengan menghentikan bacaan setelah sempurna maknanya dan tidak terikat makna dan lafaz dengan ayat yang berikutnya. Contohnya pada ayat la yu'minun, berhentikan serta-merta pada tu. Selalunya wakaf tam ni berlaku kalau dah nampak nombor ni, insyaAllah tu adalah wakaf tam bagi satu ayat tu. Dan yang kedua pula wakaf hasan, iaitu berhenti sambung lebih elok. Wakaf hasan, berhenti elok, maksudnya menghentikan bacaan setelah sempurna makna pada dirinya tapi terikat makna dan lafaz dengan ayat yang berikutnya. Contohnya sam'ihim wa ala, dia punya makna kalau tengok dalam tafsir, dia punya makna masih terikat, tetapi dia elok untuk berhenti kat situ. Okey. Dalam ni ialah lafzi jalalah. Lafzi jalalah ni adalah kalimah Allah walaupun dimasuki mim musyaddah pada hujungnya. Contohnya pada ayat khatamallahu ala qulubihim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maklumat tambahannya ialah jikalau sebelumnya huruf baris atas atau baris depan, ia perlu dibaca dengan tebal. Dan jikalau sebelumnya huruf sebelumnya berbaris bawah, kalimah Allah itu perlu dibaca dengan nipis. Contohnya lillah. Kalau biasa kan macam ini, dibacakan dengan tebal, khatamallah. Okey. Ini ialah hukum alif lam. Terbagi kepada dua, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah apabila selepas alif lam mengandungi huruf syamsiah, iaitu ada baris syiddah di atasnya. Contoh pada ayat innal ladzina kafaru sawa'un. Dan yang kedua alif lam qamariyah pula apabila selepas alif lam mengandungi huruf qamariyah, iaitu yang atas macam tanwin tu. Contohnya macam ayat ni bila disambung tidak dibacakan alifnya. Contohnya wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada penulisan yang tekan ulun pula, antaranya ialah jenis hamzah.
Yang terakhir sekali ni, jenis hamzah terbahagi pada dua, hamzah wasal dan hamzah qata'. Hamzah wasal berlaku apabila di atas huruf hamzah terdapat tanda wasal, iaitu kepala sad. Maaflah sebab keyboard tak ada tanda wasalnya. Contohnya pada kalimah hamzah pada ni al-ard tu, la tufsidu fil ard, apabila disambungkan hamzah tu dimatikan, tapi kalau di permulaan ayat hamzah tu hidup. Dan hamzah qata' pula berlaku apabila di atas huruf hamzah tu terdapat tanda baris hamzah, terdapat pada kepala ain. Kepala ain tu itulah. Contohnya pada ayat a'anzartahum am lam tum. Dan hamzah ni bila disambung ataupun diberhentikan, ia akan tetap hidup. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.